sesi yang kedua. Okay. Kita nak sambung kan topik kita yang baru. Jadi selepas tadi kita dah kenal haraf jar, haraf baris bawah. Sekarang ni kita nak ceritakan satu tajuk dia terkait dengan isim. Tadi haraf, yang ni isim pula kan. Baik. Isim apa yang kita nak belajar pada hari ini tuan-tuan? Tengok saya dulu. Topik kita yang baru ni isim lah. Okay. Isim apa yang ustaz nak ajar kami ni? Tengok saya. Yang kita nak fokuskan pada pagi ini ialah kita sebut sebagai isim yang berfungsi. Okay. Isim yang apa tuan? Isim yang berfungsi. Hai. Ustaz, ada ke isim yang berfungsi? Adalah, ni nak belajar ni. Jadi ustaz, maknanya adalah juga isim yang tak berfungsi. Ya. Kalau ada isim yang berfungsi, adalah juga isim yang tak berfungsi. Ya. Contoh isim yang tak berfungsi. Contoh kalimah Munir. Nama kan? Nama saya Munir. Ada fungsi tak Munir tu? Tak ada tuan. Dia hanya sekadar nama. Ataupun nak lebih ingat, Allah. Kalimah Allah tuan-tuan. Bukan Allah, bukan. Kalimah Allah tu ada fungsi ke tak ada fungsi? Tak ada fungsi. Hanya sekadar nama. Meja, buku, nama kalimah tu. Kalimah meja, buku tu ada fungsi tak? Tak ada. Hanya sekadar nama. Itu contoh isim yang tak berfungsi. Tetapi yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah isim yang mana dia ada fungsi. Dia berfungsi. Ya. Ada function dia tuan-tuan. Ya. Apa dia isim yang berfungsi yang kita nak belajar pada hari ini? Kita sebut sebagai isim yang mewakili. Isim yang mewakili. Ataupun kalaulah di kalangan tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, mungkin sekolah dulu ke kan, ataupun pernah join program lain ke, isim yang mewakili ni, di antara isim yang berfungsi ialah isim yang mewakili. Ataupun kalau bahasa Arab kita sebut sebagai isim mausul. Isim apa? Isim mausul. Boleh? Jadi, dah kalau kita kata isim yang mewakili ini, isim adalah isim yang berfungsi, maka apa fungsi dia ustaz? Fungsi dia mewakili lah. Nama isim yang berfungsi ialah isim yang mewakili. Salah satunya isim yang mewakili. Apa fungsi isim yang mewakili? Fungsi dia mewakili lah. Mewakili apa? Tengok ke depan. Yang ini tengok ke depan. Fungsi dia mewakili. Fungsi dia mewakili. Mewakili apa? Tengok ni. Maka dia mewakili orang. Dia mewakili orang dan juga mewakili bukan orang. Tulis dekat ruangan komen. Takat yang ni faham ke tak faham? Takat yang ni faham ke tak faham? Isim yang berfungsi yang kita nak belajar hari ni nama dia isim yang mewakili ataupun isim mausul. Apa fungsi isim yang mewakili? Mewakili lah. Mewakili apa? Mewakili orang dengan mewakili bukan orang. Sampai sini. Faham ke tak faham? Tenang ni tuan. Saya kata dah topik kita hari ni banyak. Tapi tenang. Ahsantum. 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 Semua kata faham. Baik. Jadi isim yang mewakili dalam Al-Quran tuan-tuan. Ingat, kita ni belajar bahasa Arab nak faham Quran.
Ya, kita tak fokus kepada nak bercakap Arab. Ya. Tapi insya-Allah belajar Arab mesti sikit-sikit boleh cakap, tapi fokus kita ialah nak faham Quran. Maka contoh yang saya ambil mestilah berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Boleh? Dan isim yang mewakili, yang ada, yang popular dalam Al-Quran, dia tak banyak tuan. Ada 4 je. Lah, 4 je Ustaz? Ya, 4 sahaja. Tak banyak. Ya. Apa dia yang 4 tu? Yang pertama kita ada Allazi. Tuan-tuan jumpa je saya sebut ni, maka tuan-tuan pun baru tahu. Kan? Oh, pernah jumpa ni. Memang pernah jumpa tuan. Yang kedua, kita ada Allati. Kan? Allazi yang kedua, Allati. Yang ketiga, kita ada Allazina. Allazina. Dan yang keempat kita ada ma. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Tuan-tuan dah pernah jumpa ke belum kalimah ni? Kita ada allazi, allati, allazina dengan ma. Tulis dekat ruangan komen. Dah pernah nampak tak dalam Quran ni? Dah pernah nampak ke belum dalam Al-Quran ni? Ya. Ya, maka ahsan tu. Tuan-tuan kata pernah jumpa. Sebelum ni tuan-tuan jumpa, tuan-tuan tahu tak rupa-rupanya allazi, allati, allazina dengan ma ni dia isim yang mewakili ataupun isim mausul, tuan-tuan tak tahu. Hari ni kalau tuan-tuan baca Quran lepas ni, tuan-tuan jumpa lagi allazi, oh isim mausul. Allati, oh isim mausul. Allazina, isim mausul. Ma, isim mausul ataupun isim yang mewakili. Kan? Dah pandai satu perkara. Boleh? Baik. Jadi kita dah belajar. Isim yang mewakili ni, dia mewakili orang dan bukan orang. Tengok pada allazi dulu tu. Ya? Tengok pada allazi. Allazi ni apa? Allazi ni terjemahannya ialah orang yang. Ya? Allazi terjemahannya ialah orang yang. Allati terjemahannya ialah orang yang. Alamak Ustaz, macam mana nak beza ni? Tengok dulu. Sabar. Sabar tuan. Ya. Kemudian allazina. Allazina terjemahannya ialah orang yang. Ya. Kemudian ma terjemahannya apa yang. Boleh? Ma terjemahannya apa yang. Baik. Sekarang tuan, saya nak tanya tuan. Allazi. Ya. Terjemahannya berganda ke tak berganda? Orang yang. Berganda ke tak berganda? Tak berganda. Kalau tak berganda, maka dia mewakili seorang ke mewakili ramai? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Allazi terjemahannya orang yang. Tak berganda tuan. Tak berganda. Orang yang. Kalau tak berganda, maka dia ni nak mewakili seorang ke mewakili ramai? Ahsan tu. Ahsan tu. Ahsan tu. Ya. Allazi dia mewakili seorang. Ya. Allazi dia mewakili orang. Satulah. Satu ni seorang. Seorang lelaki ke seorang perempuan? Tulis dekat ruangan komen. Bedal. Tak apa. Bedal. Ya. Allazi. Ya. Dia mewakili seorang. Sebab terjemahan dia tak berganda. Orang yang. Dia mewakili seorang. Seorang lelaki ke seorang perempuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ahsan tu. Ahsan tu. Ahsan tu. Ya. Allazi dia mewakili seorang lelaki. Kemudian allati.
allati. Allati pun sama tuan. Terjemahannya orang yang tidak berganda. Kalau tidak berganda, maka dia pun mewakili seorang. Ya. Allati pun dia mewakili seorang. Ya, kalau allazi dia mewakili seorang lelaki, maka allati dia mewakili seorang perempuan. Ya. Dia mewakili seorang perempuan. Boleh? Tengok pula pada allazina. Allazina, orang-orang yang. Dia mewakili seorang ke mewakili ramai? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Allazina, orang-orang yang. Mewakili seorang ke mewakili ramai? Tulis dekat ruangan. Ya. Orang yang. Ahsan. Ya. Ahsan. Ya, terjemahannya berganda. Bermakna dia mewakili ramai. Kan? R ni ramai lah. Saya nak tanya tuan. Allazina ni dia mewakili ramai. Dia mewakili ramai lelaki ke ramai perempuan? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Dia mewakili ramai kan? Ramai lelaki ke ramai perempuan? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Baik. Ramai yang kata jawapan dia mewakili ramai lelaki. Ya. Dari segi makna tuan-tuan, memang allazina dia mewakili ramai lelaki. Tapi sebenarnya allazina ini dia mewakili ramai lelaki dan perempuan. Ya. Kenapa? Kerana ulama sebut tuan-tuan, apabila dalam Al-Quran, ayat yang menunjukkan ramai lelaki, apa saja kalimah yang menunjukkan ramai lelaki, maka waktu itu orang perempuan pun termasuk sekali. Boleh? Dalam Al-Quran, kalimah yang maknanya menunjukkan ramai lelaki, automatik orang perempuan termasuk sekali dalam cerita ayat tu. Tetapi kalau dalam Al-Quran, ya, kalimah itu dia menunjukkan ramai perempuan, masa waktu itu orang lelaki tak termasuk tuan. Ya? Kalau ayat tu menunjukkan ramai perempuan, maka waktu itu orang lelaki tak termasuk. Jadi allazina ini dia mewakili ramai lelaki ke ramai perempuan? Dia mewakili ramai lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, tengok ayat kita tuan. Ya? Tengok pada ayat kita ni kan. Tengok pada allazina tuan. Allazina. Kan. Jadi kalimah allazina ini orang-orang yang. Dia mewakili ramai lelaki dan ramai perempuan kan. Baik. Tuan-tuan tengok. Kalaulah. Ya, walaqad fatanna allazina min qablim. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum daripada mereka. Orang-orang yang diuji sebelum daripada kita ni, adakah orang lelaki sahaja ke? Ataupun orang-orang lelaki dan perempuan? Cuba tulis dekat ruangan komen. Ya? Allah kata Allah dah pernah uji orang-orang sebelum daripada kita. Kan? Sebelum mereka. Mereka tu kita lah. Jadi orang-orang sebelum kita yang pernah diuji ni, ya? Orang-orang lelaki sahaja ke? Ataupun orang-orang lelaki dan perempuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Ahsantu. 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 Jadi, baitulah allazina ini dia mewakili ramai lelaki dan perempuan. Boleh? Jadi, orang yang terdahulu yang dia uji ni, kalau kita kata dia mewakili ramai lelaki saja, bermakna orang perempuan tak kena uji lah. Ya. Orang lelaki je lah yang kena uji. Tapi tak tuan. Ulama' dah kata, ya, apa saja yang menunjukkan ramai lelaki, orang perempuan termasuk sekali. Bermakna orang yang diuji ni, orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan. Apa yang faham tuan-tuan?
Ya. Oh, ada satu lagi. Baik, saya tak tutup dulu. Ya. Baik. Kemudian ma terjemahannya apa yang dia mewakili bukan orang. Yang ini senanglah. Ya. Dia mewakili bukan orang. Siapa yang faham seluruhnya yang kita belajar sampai setakat ini, tulis dekat ruangan komen subhanallah. Ya, tulis dekat ruangan komen subhanallah. Tulis dekat ruangan komen subhanallah. Siapa yang faham sampai setakat ni tuan, tulis dekat ruangan komen subhanallah. Ahsantum. Ahsantum. Ya. Maka saya bagi sedikit latihan. Ya. Saya nak bagi sedikit latihan pada tuan-tuan. Semua kata faham kan? Yang pertama kita ada Ahmad. Dan yang kedua tuan, kita ada Fatimah. Yang ketiga kita ada Al-Kadhibinah. Yang keempat kita ada As-Sayyarah. Ya. Yang pertama Ahmad. Yang kedua Fatimah. Yang ketiga Al-Kadhibinah. Yang keempat Sayyarah. Sayyarah ni apa? Sayyarah ni kereta tuan. Al-Kadhibina tuan-tuan tengok dalam Al-Quran. Kan di hujung ayat kita. Saya tak nak terjemahkan. Ya, yang ketiga kita ada Al-Kadhibina. Boleh? Baik. Saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen. Ahmad ni. Isim mausul dia. Alladhi ke, allati ke, alladhina ke, ma. Yang kedua Fatimah. Isim mausul dia apa? Isim yang mewakili dia apa tuan? Yang ketiga, Al-Kadhibinah. Tengok terjemahan dekat dalam ayat kita. Isim mausul dia apa tuan? Yang keempat, Sayyarah, kereta. Apakah isim yang mewakili? Apakah isim mausul dia tuan? Saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen sekaligus. Ya? Tulis dekat ruangan komen sekaligus. Ya, tulis dekat ruangan komen sekaligus. Yang pertama, apakah isim yang mewakili dia? Yang kedua, apakah isim yang mewakili? Yang ketiga, apakah isim yang mewakili? Yang keempat, apakah isim yang mewakili? Tulis dekat ruangan komen sekaligus. Orang dah pandai, tak main satu-satu. Ya? Tuan dah pandai, tak main jawab satu-satu. Kena jawab sekaligus. Ya? Kena jawab sekaligus. Tulis dekat ruangan komen jawapan dia. Baik, Puan Warna Jusuh, betul. Ya? Mana yang lain? Mana yang lain? Sebab saya tanya tadi, kalau tuan-tuan kata faham, tulis subhanallah. Lah ramai tulis subhanallah. Ahsantum. Maka kita nak betul, biar faham, kita buat latihan. Bukan saya menyakat tuan-tuan latihan ni, tak ada. Untuk biar betul-betul faham dan melekat dekat dalam kepala kita. Wan Abdul Wahab Maidin, jawab semua sekali. Ya, saya tak sebut nama tu, betul lah tu. Ya. Kalau saya tak sebut nama, jawapan dia betul. Baik. Ahsantum. Ahsantum. Ya. Ahsantum. Ya. Baik. Apa jawapan dia? Ahmad. Tengok pada pertama tuan. Ahmad ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau lelaki, apakah isim mausul dia? Isim mausul dia ialah alladhi. Ahmad. Ahmad kan seorang ke ramai? Seorang lah.
Kalau ramai, Ahmad, Ahmad. Kalau Ahmad, seorang. Maknanya kalau seorang lelaki, apa isim mausul dia tuan? Apakah isim yang mewakilinya? Alladhi. Alladhi. Baik. Yang kedua, Fatimah. Fatimah lelaki ke perempuan? Kalau Fatimah ni perempuan dah lah. Seorang ke ramai? Seorang. Apakah isim mausul dia? Allati. Boleh? Allati. Kemudian al-kadzibina ni terjemahan dia apa? Orang-orang yang berdusta kan? Orang-orang yang berganda ke tak berganda? Berganda. Bermakna, apakah isim mausul dia tuan? Isim mausulnya adalah alladzina. Kemudian yang keempat, sayyarah, kereta. Kereta orang ke bukan orang? Bukan orang. Kalau bukan orang, maka isim mausulnya adalah ma. Tulis dekat ruangan komen. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ya. Kemudian yang kedua tuan, ya, kita masih lagi nak belajar isim yang berfungsi tuan. Ya. Yang kedua, kita masih lagi nak belajar isim yang berfungsi. Ya. Isim yang berfungsi yang kedua yang kita nak belajar ialah kita sebut sebagai isim ruang. Boleh? Ahsantum. Semua kata boleh. Ya, semua kata boleh tuan. Terbaik tuan. Terbaik. Sikit lagi tuan. Ya, kemudian seterusnya kita nak belajar isim yang berfungsi yang kedua yang kita sebut sebagai isim ruang. Isim ruang. Ataupun kalau tuan-tuan yang dah pernah belajar bahasa Arab, kita sebut sebagai isim zaraf. Boleh? Isim zaraf. Tengok saya tuan. Tengok saya tuan. Isim ruang ataupun isim zaraf ini tuan-tuan, dia terbahagi kepada dua sahaja. Tak banyak. Ya? Dia hanya terbahagi kepada dua. Yang pertama kita ada isim ruang masa. Ya. Apa yang menunjukkan masa? Hari ni, esok, semalam, lusa, sekarang, tahun depan, minggu depan, malam tadi, kan? Sebelum, kan? Sebelum, selepas. Apa sahaja yang menunjukkan masa, maka itu adalah isim ruang masa. Boleh? Kemudian isim ruang yang kedua, dia ada dua je, tak banyak. Ya. Isim ruang yang kedua tuan, ya, kita panggil sebagai isim ruang tempat. Isim ruang tempat pula, apa sahaja yang menunjukkan tempat. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, utara, selatan, timur, barat. Apa sahaja yang menunjukkan tempat, maka kita panggil sebagai isim ruang tempat. Boleh? Baik. Masa tuan, dia masa dalam bahasa Arab, orang Arab sebut masa ni ialah zaman. Ya. Zaman. Tempat kita sebut sebagai makan. Boleh? Jadi kalau sesuatu yang menunjukkan masa, maka dia adalah isim ruang masa ataupun isim zaraf zaman. Kalau dia menunjukkan tempat, isim ruang tempat ataupun isim zaraf makan. Zaraf zaman, zaraf makan. Tulis dekat ruangan komen. Boleh faham ke tak boleh faham? Ini simple tuan. Ini simple sahaja. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Ahsantum. Ya. Ahsantum. Semua kata faham. Ini senang tuan. Ya. Yang ini memang senang.
Baik, sekarang ni kalau tuan-tuan kata faham, saya bagi latihan. Ya, latihan dia senang saja. Yang pertama, tengok saya tuan, tengok saya. Yang pertama kita ada rodan. Rodan ni apa? Rodan ni terjemahannya esok. Ya? Rodan ni terjemahannya esok. Kemudian kita ada fauqa. Fauqa terjemahannya atas. Ya? Kemudian kita ada al-barihah. Al-barihah ni semalam. Dan yang keempat kita ada tahta, terjemahannya bawah. Rodan esok, fauqa atas. Barihah semalam, tahta bawah. Saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen. Nombor 1 ni zaraf zaman ke zaraf makan. Nombor 2 zaraf zaman ke zaraf makan. Nombor 3 zaraf zaman ke zaraf makan. Nombor 4 zaraf zaman ke zaraf makan. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Sekaligus tuan. Yang paling penting saya nak sekaligus. Ya. Nombor 1 makan ke zaman. Nombor 2 makan ke zaman. Ya, nombor 3 makan ke zaman. Nombor 4 makan ke zaman. Nak jawab masa tempat pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting jawapan yang betul. Tak mahu tuan, saya terbatuk. Tempat Tok Mat nak batuk tadi. Cepat tuan, mana yang lain? Ahsantu. Jadi ghadan ini dia zaraf makan ke zaraf zaman? Esok, maka dia adalah zaraf zaman. Ya. Dia adalah zaraf zaman. Fauqa atas. Atas ni masa ke tempat? Tempat. Maka dia adalah zaraf makan. Al-barihah. Semalam, kan? Semalam ni masa ke tempat? Masa. Kalau masa, maka dia adalah zaman. Dan yang keempat, tahta, bawah. Bawah menunjukkan masa ke tempat. Tempat, maka dia adalah zaraf makan. Boleh? Baik. Sekarang ni tuan, ya. Kalau kita tengok balik, ya. Tengok balik tuan, ya. Min qablihim. Tengok pada qabli. Qabli ni terjemahannya sebelum. Dia zaraf makan ke zaraf zaman? Tulis dekat ruangan komen. Kan ayat kita tadi ada tak? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Qabli. Kita dah belajar qabli dengan him ini dia di kalimah yang berbeza. Jadi qabli ni terjemahan dia sebelum tuan. Ya. Zaraf makan ke zaraf zaman? Ada kena-mengena ke punya ustaz? Ya, apa yang kita belajar ini memang akan berpandukan daripada ayat yang kita baca tuan. Puan Rohana Jusuh, kenapa kata makan sebelum? Sebelum selepas. Kenapa kata tempat? Ya, ahsantum. Jadi qabli ini dia adalah zaraf zaman. Jadi qabli ini dia isim ke bukan isim? Isim lah. Isim apa? Isim zaraf. Isim ruang. Isim zaraf apa? Zaraf makan ke zaraf zaman? Zaraf zaman. Isim ruang tempat ke ruang masa? Ruang masa. Tulis dekat ruangan komen. Setakat ni jelas ke tak jelas tuan? Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Ya? Boleh?